Ya, jadi pada hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, kita berada pada hari Tasu'a, hari yang ke-9. Ya, Tasu'a dia berasal daripada perkataan tis'ah. Tis'ah maksudnya 9. 9 apa? 9 hari bulan Muharram. Jadi sebagai kupasan kita sempena hari-hari kebesaran Islam ini, maka saya rasa kita cuba kupas dalam perspektif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan sifat amanah, sifat jujur, kita tangguhkan ke minggu hadapan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, okay, saya full screen share untuk kita membincangkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ashura ini. Saya menggunakan format yang berasaskan kepada kitab Riyadhus Salihin dan juga kitab ringkasan hadis Riyadhus Salihin, yang mana formatnya adalah kita berpandukan yang pertama sekali kita lihat kepada petikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk kita. Baik, yang pertama sekali adalah apabila kita membincangkan tentang Ashura, ya, maka kita perlu melihat kepada ayat Al-Quran di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah adalah surah yang ke-9. Saya tertinggal dekat sini. Surah yang ke-9, ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Baik. Poin dia, ya, poin dia yang kita nak fokus adalah sampai kepada kalimah minha arba'atun hurum. Ya, iaitu daripada awal inna iddatash syuhuri sehingga arba'atun hurum. Itu yang kita nak fokuskan. Baik. Cuba kita perhatikan kepada terjemahan. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan. Allah nyatakan, ya, ada 12 bulan dalam kehidupan manusia setahun yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Ini salah satu lagi mukjizat. Ya, ini mukjizat yang berbentuk ilmiah.
di bidang astronomi, di dalam bidang falak, ya, saintis dalam bidang ini. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan bahawa semasa Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, maka Allah menetapkan bahawa dalam kehidupan manusia ni ada 12 bulan. Sekiranya ada di kalangan kita, ada di kalangan manusia yang mendakwa bahawa Al-Quran adalah kitab yang dicipta, yang ditulis oleh Rasulullah, maka bagaimanakah Rasulullah mengetahui perkara ini? Sebab Nabi bukan ahli sains. Ini adalah kerana Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan lagi, ya, ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang dihormati. Allah bagi tahu dalam 12 bulan itu ada 4 bulan, dan bulan itu adalah bulan-bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Kemuliaannya adalah pada bulan tersebut dilarang manusia melakukan perbuatan yang berbentuk maksiat. Dilarang manusia berperang, dan manusia perlu, ya, mengagungkan, memuliakan bulan-bulan tersebut. Maka 4 bulan ini dinyatakan oleh para ulama adalah, ya, iaitulah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga satu lagi Rejab. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, dalam 4 bulan itu ada 1 bulan yang mana kita berada di dalamnya sekarang, iaitulah bulan Muharram. Ini ayat Al-Quran yang menceritakan tentang yang ada kaitan berkenaan dengan Ashura. Sebab 10 hari bulan Muharram adalah hari Ashura. Baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita terus kepada hadis. Ada 6 hadis yang saya pilih, ya, yang menceritakan, menjelaskan, membincangkan tentang persoalan Ashura. Baik. Kita ambil hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama berbunyi, An Ibni Abbasin qala Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawmi Ashura yaumul ashir. Iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa Ashura pada hari yang ke-10. Yaumul Ashir, hari yang ke-10. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang pertama sekali adalah, apakah hari Ashura? Ataupun bilakah
hari Ashura? Ini satu persoalan. Ya, satu persoalan yang perlu kita tengok. Baik. Saya nak bawa perbincangan ini dengan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab tersebut, ya, Imam Ibn Hajar telah menukilkan pandangan yang diberikan oleh seorang ulama, ya, yang bernama Az-Zin bin Al-Munayyir. Az-Zin bin Al-Munayyir. Yang mana kata beliau, ya, para ulama berbeza pendapat, ya, berselisih pandangan mengenai hari Ashura. Perselisihan itu kita boleh pecahkan dia kepada dua kategori, dua kumpulan pendapat. Pendapat yang pertama adalah, ya, pandangan jumhur ulama, pandangan majoriti ulama. Jumhur maksudnya majoriti, yang mana mereka menyatakan bahawa Ashura, hari Ashura ini adalah hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Antara sandarannya hadis yang pertama inilah, iaitu Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa Ashura Yaumul Ashir, pada hari yang ke-10. Jadi hari Ashura itu menurut majoriti para ulama, jumhur ulama, adalah hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, ada sebahagian daripada ulama, sebahagian kecil, menyatakan bahawa hari Ashura ini bukan hari yang ke-10, tetapi hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Ini pandangan yang kedua. Baik. Ya. Pandangan yang kedua ini berasaskan kepada hadis. Ini tuan-tuan, ya, yang kita katakan hebatnya para ulama kita, apabila mereka menetapkan, berpegang kepada sesuatu, mereka menyandarkan kepada hujjah. Hujjah itu adalah berasaskan kepada dalil, sama ada daripada ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa dalilnya? Ini kumpulan yang kedua yang menyatakan hari Ashura ini adalah pada hari yang ke-9. Dia punya dalil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hakam bin Al-A'raj. Kata beliau, ketika menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia sedang berbaring beralaskan pakaiannya. Maka Al-Hakam berkata, beritahukan ataupun ceritakan kepada saya tentang hari Ashura.
Ya, satu permintaan daripada Al-Hakam apabila beliau bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas berkata, jika engkau melihat anak bulan Muharram, maka hitunglah dan hendaklah engkau berpuasa di pagi hari ke-9. Ni kata Ibnu Abbas, hendaklah engkau berpuasa di pagi hari ke-9. Maka aku bertanya, Al-Hakam dia bertanya lagi, apakah seperti ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa tersebut? Maka Ibnu Abbas menjawab, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, berdasarkan kepada zahir lahiriah hadis yang disampaikan oleh Al-Hakam bin Al-A'rash ini, maka sebahagian kecil ulama menyatakan bahawa hari Ashura adalah pada hari yang ke-9. Ya, kita jelas dalam persoalan ini dari segi ilmiah, dari segi akademik jelas. Baik, saya nak tambah hari Ashura menurut pandangan orang-orang Yahudi. Ya, di dalam amalan kepercayaan orang-orang Yahudi, hari Ashura disebut sebagai hari Yaumu Kippur. Ya, Yaum Kippur. Itu namanya di dalam, ya, agama ataupun yang berlegar di kalangan masyarakat Yahudi. Yaum Kippur. Hari ini dianggap sebagai hari suci mereka. Ya, orang-orang Yahudi menetapkan bahawa Yaum Kippur ini adalah pada hari yang ke-10, hari yang ke-10 dalam bulan yang ke-7, Tishri'. Ya, Tishri', hari yang ke-10 dalam bulan yang ke-7, mengikut kalender Lunisolar Ibrani. Kita 10 hari bulan Muharram, dan Muharram ini bulan yang pertama dalam kesusunan bulan-bulan hijrah. Orang-orang Yahudi menyatakan, ya, Yaum Kippur ini, hari Ashura ini adalah hari yang ke-10, sama hari yang ke-10, tetapi dia berada pada bulan yang ke-7, bulan Tishri', mengikut, ya, Lunisolar Ibrani. Sebab apa saya cerita tentang orang-orang Yahudi? Sebab dia ada kaitan dalam hadis-hadis yang akan kita bincangkan nanti. Ya, baik. Ini hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Baik. Hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kana yawmu Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bisiyamihi. Falamma furida Ramadanu taraka yawma Ashura
faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Hadis yang kedua. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita lihat kepada terjemahan. Ya, bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang Quraisy pada masa jahiliah melaksanakan puasa hari Ashura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Ketika baginda sudah tinggal di Madinah, maka baginda tetap melaksanakannya dan memerintahkan orang ramai untuk melaksanakannya juga. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, baginda meninggalkannya. Maka siapa yang mahu, silakan berpuasa, dan siapa yang tidak mahu, silakan meninggalkannya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, baik. Apa yang kita boleh ambil, yang kita boleh petik, yang kita boleh bincang dalam hadis ini adalah yang paling penting kita menolak, ya, menolak dakwaan yang diutarakan oleh orang-orang Yahudi bahawa amalan puasa Ashura adalah amalan yang diambil daripada amalan orang-orang Yahudi. Dengan hadis ini kita boleh rad. Rad ni maksudnya kita boleh tolak, kita boleh nafikan hujah tersebut. Kita kena faham, ya, hari ini tuan-tuan dan puan-puan ada pelbagai serangan pemikiran yang disebarkan. Yang bermusim ni apabila sampai kepada hari Ashura, maka antara yang digembar-gemborkan adalah amalan puasa pada 10 hari bulan Muharram itu diambil daripada amalan orang-orang Yahudi. Maka betul ataupun tidak dakwaan tersebut? Baik. Melalui hadis ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa amalan puasa pada hari Ashura ini sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy. Dan amalan ini juga telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada peristiwa hijrah. Maksudnya, Nabi telah berpuasa pada 10 Muharram ini, Ashura ini, semasa Nabi berada di Mekah. Dan orang-orang Quraisy juga berpuasa hari Ashura pada ketika itu. Ya. Maka para ulama, antaranya Imam Ibn Hajar menyatakan, dalam kitab beliau menyatakan bahawa amalan puasa hari Ashura ini adalah antara amalan yang diwarisi, ya, daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, sama seperti amalan haji. Amalan haji yang dilakukan oleh umat Islam, ya, kalau kita baca dalam sejarah, baca dalam Al-Quran, dilakukan daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan amalan itu diteruskan pensyariatannya di zaman Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Samalah tuan-tuan dengan ibadat puasa Ashura. Ini pandangan ulama. Puasa Ashura telah ada pada zaman Nabi Ibrahim dan diteruskan pensyariatan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita baca hadis, ya, di antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, oleh amalan orang Quraisy ini pada 10 hari bulan Muharram, selain daripada mereka berpuasa pada hari tersebut, orang Quraisy juga dia akan menutup Kaabah dengan kain yang kita namakan kiswah. Maka pada 10 hari bulan Muharram, selain daripada amalan berpuasa, maka orang-orang Quraisy akan menutup Kaabah dengan kain. Ini disebut dalam hadis tentang perkara ini. Ya, maka apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka bila sampai kepada tanggal 10 Muharram, Nabi mendapati orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, sebab semasa Nabi berhijrah itu, di Madinah ada dua kumpulan utama. Satu, orang Arab, Aus dan Khazraj. Dua kabilah yang besar. Ya. Dan ada satu lagi kumpulan orang-orang Yahudi, iaitulah Bani Qainuqa dan seumpamanya. Maka orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu, bila tiba 10 Muharram, maka orang-orang Yahudi akan berpuasa. Lantas, maka Nabi bertanya. Ini kita akan tengok dalam hadis yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jadi dalam hadis yang kedua ini, kita gunakan hadis ini, fahamkan hadis ini untuk kita menafikan, untuk kita menolak dakwaan orang-orang Yahudi bahawa amalan puasa Ashura ini adalah amal kita mengikut amalan mereka. Sebenarnya bukan seperti dakwaan tersebut. Hadis ini menjelaskan. Kena berhati-hati tuan-tuan ya dengan serangan-serangan pemikiran ataupun disebut sebagai Ghazwatul Fikri yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Hari ini musuh-musuh Islam dia tak menggunakan fizikal. Dia tak conquer. Dia tak pergi serang negara-negara Islam. Tetapi hari ini serangan yang paling dahsyat yang ditujukan kepada umat Islam adalah melalui pemikiran. Maka bagaimana kita nak menangkis serangan tersebut? Kadang-kadang kita pun secara tak sedar, kita sekali menyokong pemikiran-pemikiran yang bercanggah dengan Islam. Ini bahaya tuan-tuan. Kena hati-hati dan kena sedar. Baik, kita pergi kepada hadis yang ketiga. Baik. Hadis yang ketiga yang berbunyi An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawma Ashura faqala ma hadha
qalu hadza yaumun salihun hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihinna. Baik. Kita lihat kepada terjemahannya, tuan-tuan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Nabi SAW telah sampai dan tinggal di Madinah. Ya. Jadi hadis ini kita nak sambung daripada hadis yang kedua tadi. Maka baginda melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari Ashura. Lalu baginda bertanya, kenapa kalian mengerjakan ini? Sebab semasa Nabi berada di Mekah, sebelum hijrah, Nabi telah melaksanakan puasa Ashura. Orang Arab Quraisy melaksanakan puasa Ashura. Maka apabila Nabi berhijrah ke Madinah pada 10 Muharram, Nabi melihat pula orang-orang Yahudi pun berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi nak tahu kenapa mereka berpuasa pada hari tersebut. Maka mereka menjawab, ini adalah hari kemenangan. Hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Nabi Musa alaihi salam menjadikannya sebagai hari berpuasa. Maka baginda bersabda, aku lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Lalu baginda memerintahkan untuk berpuasa. Kalau kita lihat bahawa, ya, kita jangan salah faham. Nabi berhijrah sampai di Madinah bukan pada bulan Muharram. Ini tahun selepasnya. Ya, kena baca balik dalam peristiwa hijrah. Nabi sampai di Madinah bukan pada bulan Muharram. Dan peristiwa ini berlaku selepas itu. Maka apabila Nabi melihat orang Yahudi yang tinggal di Madinah, penduduk di Madinah ini berpuasa pada hari Ashura, Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Maka dijawab kepada Rasulullah, kerana hari ini adalah hari kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka, iaitulah siapa? Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihi salam menjadikan hari kemenangan ini sebagai hari berpuasa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya kalau kita tengok hadis ini, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita boleh dapat satu pengajaran yang sangat-sangat penting. Saya cuba nak buka pemikiran kita pada tengah hari ini. Cuba kita fikirkan berdasarkan hadis ini. Antara pengajarannya adalah hadis ini menganjurkan kita supaya menghayati sejarah. Menghayati sejarah, terutamanya sejarah peristiwa-peristiwa sejarah yang mempunyai kesan yang besar kepada kehidupan manusia.
salah satu daripada peristiwa sejarah yang memang termaktub adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan Firaun, dan peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan tentera Firaun yang mana sebelum ini Firaun dan angkatan tenteranya adalah satu kumpulan yang berjuang berhabis-habisan untuk menentang dakwah, menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi pengajaran daripada sirah ini adalah orang yang menentang kebenaran, orang yang menentang perjuangan menegakkan Islam akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita selalu dengar kan, sejarah ibarat roda yang mana dia akan berpusing dan akan berulang. Firaun serta kerajaannya menentang Nabi Musa alaihissalam yang mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak daripada penentangan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dan kebinasaan mereka dalam keadaan yang begitu hina dengan mereka ditenggelamkan di dalam laut. Ini tuan-tuan, bila kita baca sejarah, baca, tengok peristiwa sejarah. Dan dalam 8 hari, dalam seminggu yang lepas, kita baca tentang sejarah hijrah. Hijrah juga adalah satu peristiwa yang besar yang perlu diberikan perhatian oleh umat Islam. Ya, baik. Jadi kita lihat dekat sini bahawa Nabi telah menyatakan, iaitu aku lebih berhak daripada kamu, wahai orang-orang Yahudi, terhadap Musa. Maksudnya apa? Nabi menghormati, memuliakan. Nabi menghormati, Nabi memuliakan perjuangan-perjuangan dakwah ajaran yang disampaikan oleh para rasul, para nabi sebelum baginda. Maka hari ini tuan-tuan, kita hari ini, dalam kehidupan kita pada hari ini, kita kena ambil pengajaran daripada hadis ini. Mungkin kalau kita sebagai ahli akademik, maka kita kena ada hubungan yang baik di antara sesama ahli akademik yang sama-sama menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Ni dalam hadis ini, Nabi sebut, aku lebih berhak daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi, terhadap Musa, terhadap Nabi Musa. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa. Ini hadis yang ketiga. Ya. Kalau kita tengok dalam hadis ni tuan-tuan, sambutan Ashura ni tuan-tuan adalah meraihkan kemenangan. Meraihkan kemenangan Nabi Musa. Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dengan membinasakan Firaun dan tenteranya. Tanda kemenangan itu adalah dengan cara berpuasa. Tanda kesyukuran atas kemenangan tersebut. Tetapi tuan-tuan,
Dalam kalangan umat Islam hari ini, ada satu kumpulan yang namanya Syiah. Syiah meraihkan hari Ashura bukan dengan tanda kemenangan, tapi mereka meraihkan hari Ashura dengan kesedihan. Ya, kumpulan Syiah, golongan Syiah meraihkan Ashura dengan kesedihan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pada hari Ashura itu mereka merasa sedih mengenangkan peristiwa pembunuhan Saidina Husin yang berlaku pada tahun 61 Hijrah, apabila Saidina Husin bersama-sama dengan 72 orang pengikutnya dibunuh di Karbala oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Kerajaan Bani Umayyah. Peristiwa ini sebenarnya kalau kita analisis, kalau kita lihat, dia adalah berkaitan dengan aspek politik. Itu panjanglah cerita. Mungkin kita tak sesuai nak cerita pada masa ini. Tetapi peristiwa ini mendatangkan kesan yang mendalam dari segi psikologi dan dari segi akidah. Maka lahirlah satu kumpulan yang menggelarkan diri mereka dengan Syiah, yang menyebabkan umat Islam hari ini berpecah. Ya, asalnya ahli sunnah wal jamaah, maka dengan adanya peristiwa tersebut, berlaku satu lagi kumpulan di kalangan umat Islam, namanya kumpulan Syiah. Dan pada 10 Muharram, mereka melakukan pelbagai ritual mencederakan diri sebagai tanda kesedihan terhadap apa yang berlaku kepada Saidina Husin radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan, ya, bila kita lihat tentang Ashura. Hadis ini kata kita sambut Ashura dengan berpuasa sebagai tanda kemenangan. Orang-orang kumpulan-kumpulan Syiah menyatakan mereka sambut hari Ashura dengan melakukan pelbagai ritual mencederakan diri sebagai tanda memperingati, tanda kesedihan, memperingati peristiwa yang berlaku kepada Saidina Husin apabila beliau telah dibunuh oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ini pelik tuan-tuan. Nabi suruh kita gembira, tapi satu puak lain pula menyatakan kesedihan. Ini yang bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik, hadis yang ketiga. Kalau saya syarah lebih takut tak cukup masa tuan-tuan. Baik, sambung ya. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat berbunyi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yawmu Ashura ta'udduhu al-yahudu 'idan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, hari Ashura telah dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya mereka. Maka Nabi SAW bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Cuba kita fikirkan, ada tak apa mesej yang Nabi nak sampai? Nabi nak suruh kita buat apa sebenarnya? Orang Yahudi sambut hari raya dengan berpuasa. Ya? Orang Yahudi sambut hari raya mereka.
Tapi dalam hadis ni, maka Nabi kata hari Ashura tu kan kita kena berbeza dengan mereka, iaitu kita berpuasa. Kalau hari raya tak boleh puasa. Tengok kan hari raya Aidilfitri. Islam kata tak boleh, hari itu hari untuk makan. Sebab tu macam-macam makanan ada. Kan? Makan, hari itu hari untuk makan. Kemudian hari raya yang kedua, hari raya Aidul Adha. Juga kita dilarang untuk berpuasa. Makan. Ya, tapi hari raya, hari Ashura ni orang Yahudi anggap dia sebagai hari raya. Maka kita kena berbeza. Hari raya mereka kita kena berpuasa supaya menyalahi daripada apa yang diraikan oleh mereka. Ini konsep yang perlu kita faham. Baik, terus saya nak habiskan juga hadis yang kelima dengan keenam. Baik, bila sebut tentang puasa Ashura ni tuan-tuan, hadis tadi tu sebut tentang puasa Ashura, saya ambil sikit dari segi pandangan ulama tentang hukum. Ya. Okey. Dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis menyatakan bahawa kedudukan membahaskan, membincangkan tentang kedudukan puasa Ashura. Okey, saya boleh simpulkan ini dalam Bahrul Madhi syarah kepada Sunan Tirmizi oleh Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi, yang mana beliau telah menyatakan dalam kitab tersebut bahawa sebelum daripada kewajipan puasa Ramadan, apa ni, puasa Ramadan ni Allah wajibkan pada tahun yang kedua Hijrah. Jadi sebelum daripada itu, para ulama berbeza pendapat, berbeza pandangan tentang kedudukan puasa Ashura. Menurut Imam Abu Hanifah, sebelum daripada difardukan puasa Ramadan, puasa Ashura ni hukumnya adalah wajib. Sementara menurut pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, mereka ada dua pandangan. Majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa sebelum daripada difardukan puasa Ramadan, puasa Ashura hukumnya adalah sunat. Dan sebahagian kecil ulama yang bermazhab Syafi'i menyatakan bahawa sebelum daripada difardukan puasa Ramadan, puasa Ashura ini hukumnya juga adalah wajib. Sama dengan pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi majoriti ulama menyatakan puasa Ashura adalah sunat sebelum daripada difardukan puasa Ramadan. Baik. Sambung hadis yang kelima. Hadis yang kelima daripada an Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanati an yukaffira as-sanata allati qablah. Daripada Abu Qatadah bahawasanya Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Ashura ni, pada hari Ashura ni, esok saya berharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah dapat menghapuskan dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Jadi hadis yang kelima ni yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menunjukkan tentang
kelebihan tawaran yang Allah tawarkan kepada umat Islam. Tuan-tuan ya, jadi kalau kita ni sebagai umat Nabi SAW, maka kita menerimalah, kita merebut peluang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dalam setahun, satu hari ni Allah bagi offer kepada kita. Kalau Shopee buat sale 88, 12 malam sampai 2 pagi. Beli ada diskaun, postage free, kan. Sanggup kita tunggu, kan, pada masa tersebut untuk nak grab, nak rebut tawaran yang diberikan. Itu tawaran dunia, tuan-tuan. Tapi dalam hadis ni Nabi beritahu kita Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan ganjaran yang tidak boleh dibeli dengan harta. Tawaran yang amat berguna kepada kita apabila kita berada pada hari akhirat kelak. Jadi saya menyeru kepada diri saya menyeru kepada kita semua, rebutlah tawaran ini. Bila, tuan-tuan? Esok. Jadi kita besok kita puasa 10 hari bulan Muharram, 1 dapat apa yang Nabi tawarkan ini, insya-Allah. Dan yang kedua, tambah lagi dengan puasa sunat pada hari Khamis. Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Isnin dan Khamis. Satu amalan dapat 2 offer. Tuan-tuan, jadi cubalah ya kita korbankan sedikit untuk sama-sama. Saya menyeru sekali lagi, kan, sampaikan kepada ahli keluarga kita, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, share. Yang ni share. Ambil hadis ni, share. Hadis sahih, kan? Panjang-panjang, kan? Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita ni besok, kemudian kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita berpuasa, minta Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali wabak penyakit yang melanda seluruh dunia, supaya kehidupan kita kembali kepada normal untuk memudahkan segala urusan kita, memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin seluruh Malaysia ni kalau ada 60%, 70% penduduk adalah umat Islam. Kita ambil 50% daripada 70% population itu, besok kita berpuasa, kemudian kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah asbab amalan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa dan hajat kita. Ambil kesempatan ini, tuan-tuan dan puan. Baik, hadis yang terakhir pada hari ini adalah hadis yang panjang. Sami'tu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Ashura wa amara bi siyamihi. قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak fokus kepada hujung ini, hujung hadis ni. Baik, kita lihat terjemahan. Saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura.
dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada tahun depan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Tahun depan itu pun tidak kunjung tiba hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat." Ya, aku ya. Hmm. Yang ni saya tersalah. Yang bahagian hujung ni, aku lebih berhak ni, itu saya tersalah type. Typing error. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ini, kita fokus kepada hujung. Hadis ini Nabi sebut, pada tahun hadapan, insya-Allah, kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tahun depan itu tidak kunjung tiba hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik. Ya, berdasarkan kepada hadis ini, maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa para ulama, berdasarkan hadis ni, para ulama memberikan martabat, meletakkan martabat ataupun kedudukan ibadah puasa Ashura ini kepada 3 peringkat. 3 peringkat. Ya. Yang pertama adalah tingkatan yang rendah, iaitulah berpuasa pada satu hari, 10 Muharram sahaja. Yang kedua, menurut Imam Ibn Hajar, iaitu tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang tadi, iaitu orang yang berpuasa pada 9 dan 10. Dan yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua, iaitu orang yang berpuasa pada 9, 10 dan 11 Muharram. Ini pandangan Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, mungkin hari ini baru jumpa dengan hadis ni, maka paling tidak pun kita dapat puasa pada besok. Ya, paling tidak besok ataupun besok dengan lusa. Yang dah berpuasa pada hari ini boleh teruskan. Ada sebahagian pendapat menyatakan berpuasa pada 9 dengan 10 ini adalah untuk memastikan benar-benar kita tepat berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Sebab kalau hanya berpuasa pada 10 hari bulan, mungkin perkiraannya tidak tepat. 10 itu tak berlaku pada 10. Dia mungkin berlaku pada 9. Ada pandangan yang menyebut begitu. Tapi saya berpegang kepada apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau. Sebab apa Nabi sebut, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan insya-Allah pada tahun berikutnya, maka Nabi dan para sahabat akan berpuasa pada 9 dan juga 10. Dan amalan ini juga sebagian ulama kata sebagai menyelisih amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa hanya pada 10. Maka kita kena menyelisihi mereka, berbeza dengan mereka, maka kita berpuasa 9 dan 10. Baik, saya rasa itu sahaja ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang dapat kita bincangkan sedikit, kita bagi pencerahan ya, berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkenaan dengan Ashura. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita untuk kita gunakan sebagai sandaran di dalam kita beramal. Saya tengok tak ada soalan yang dikemukakan. Saya rasa itu sahaja. Dan Alhamdulillah hari ini kita ada 31 orang. Mungkin nanti boleh sebar luaskan lagi insya-Allah. Baik, itu sahaja. Saya mohon maaf kalau ada tersalah, terkhilaf. Itu kelemahan saya. Kak Rina nak tanya. Kak Rina nak tanya. Ya, Kak Rina, silakan. Ada soalan? Ustaz dengar tak? Tadi Kak. Okey, kalau ada silakan. Saya tak dengar soalan tadi. Tengok apa ni, mikrofon pun tak on Kak Rina. Kalau ada lah, insya-Allah saya cuba bantu. On, okey tak dengar? Dengar tak? Suara Kak Rina jauh Ustaz. Ada tapi jauh. Oh, Dah dekat ni tak pakai. saya tak dapat dengar suara tu. Ada tapi jauh. Betul kata Kak Ni. Mungkin boleh tulis lah. Tulis dekat bahagian chat kot. Nak tulis. Okey, berpuasa pada awal tahun dan akhir tahun hijrah. Itu soalannya. Tak ada kan? Yang ada nasnya ini je lah. Okey, itu berpuasa pada hari Ashura. Tapi awal tahun, akhir tahun itu boleh lah kalau kita nak buat, tapi tak ada sandaran lah. Sama juga, saya nak tambah sikit, sama juga kalau saya bagi satu analogi lah. Kan hari ini bila sambut Ashura, dalam masyarakat kita buat bubur Ashura. Dia ada banyak version. Macam saya daripada utara, ada punya version utara. Pantai Timur ada versionnya. Di Selangor kan, di Lembah Kelang versionnya. Di selatan ada versionnya. Jadi apa ni, kita kata amalan bubur syura ataupun bubur Ashura itu, dia kalau kita kaji tidak ada sumber yang sahih. Kan? Tapi walau bagaimanapun, amalan itu secara umumnya dia berdasarkan kepada selepas peristiwa kapal Nabi Nuh mendarat, kan? Maka disediakan makanan. Jadi apa ni, makanan itu kan untuk nak bagi orang makan. Jadi masyarakat kita secara lisan disampaikan dari mulut ke mulut, maka dinisbahkan dengan perkara itu. Sedangkan kisah kapal Nabi Nuh yang tersadai itu ada dalam surah Hud ayat 48. Allah sebut. Tapi bubur Ashura tu tak ada. Cuma amalan dari segi cerita lisan. Jadi kalau nak buat kan, nak bagi orang makan, so amalan bubur Ashura tu saya rasa dari segi sosial, perspektif sosial bagus. Sebab kita boleh menjamu orang makan. Nak buat tu, kalau di kampung-kampung dulu kita berkumpul ramai-ramai, itu dari aspek sosial boleh merapatkan ukhuwah. Dari aspek agama pula, lepas buat tu, hadiahkan, sedekahkan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tu pula, dia makan untuk berbuka puasa, kita pun dapat pahala. Tapi kalau dari segi nas, memang tak ada lah. Cuma amalan tu amalan yang bagus. Dan bubur itu pula sebenarnya bagus untuk kesihatan. Orang yang sakit, orang yang tak sihat, maka bubur lah yang paling mudah untuk dia makan. Itu kalau aspek dari segi pemakanan, kan? Cuma dari segi nas, jangan kita kaitkan. Kan? Tapi
kita tahu sama dengan tadi lah kan. Sama dengan tadi tu maksudnya yang puasa tu hujung awal tahun tu itu kita tak jumpa lagi lah nas. Jadi kalau nak puasa tak ada masalah kan. Cuma tak boleh disandarkan sebab ada nas pada itu tak boleh. Okey, kemudian yang lain lagi tu juga nak berpuasa sehari sebelum hari Ashura dan hari Ashura atau okey. Yang saya sebutkan tadi itulah. Okey, kata Imam Ibn Hajar ada 3 ranking. Yang paling rendah hanya puasa pada besok sahaja. Paling tinggi sikit adalah pada hari ini dengan besok. Ataupun pada besok dengan lusa, 2 hari. Dan yang paling tinggi sekali adalah hari ini, besok, lusa. Maka terpulanglah kepada kita sebab ini amalan yang sunat. Ikutlah kemampuan kita. Ya. Baik, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah hadis ni pada minggu hadapan dalam sambungan bab yang seterusnya lah. Ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafar.